رحمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Semua sihat ya ini? Alhamdulillah. Makan dah ke? Dah. Sejahtera ke kehidupan hari ini? Faham ke sejahtera tu apa? Sejahtera tu selesa. Tak ada emosi sedih, tak ada emosi marah. Okey ke? Okey ke ini semua? Okey. Kita hari ini Ustaz nampak ke depan ni apa? Nampak semua nampak? Apa dia ni? Telur. Okey, permainan ni senang. Ustazah pilih wakil antara kamu 3 orang ataupun seorang. Nak seorang ke nak 3 orang? 3. Kita dah pilih 3. Datang koyakkan benda ni. Lepas tu apa yang awak nampak awak bagi tahu kawan-kawan. Boleh? Boleh? Okey, Bifza bangun seorang. Okey, Zara bangun seorang. Jadi kau bangun. Okey, datang depan koyak telur. Okey, datang depan seorang. Okey, tunggu dulu. Tengok. Tarik and then tengok. Lepas tu bagi tahu kawan. Okey. Awak apa yang awak nampak? Ada apa kat situ? Ada bangunan? Dan kat bangunan tu ada apa? Ni ada apa ni? Teko. Tahu tak bangunan apa? Bangunan yang ada teko, ada macam-macam. Berhala. Okey. Kita belajar pasal ajaran sesat. Kita belajar pasal ajaran sesat. Kalau ada bangunan, ada teko tu ajaran apa? Ayah? Ayah P. Okey, terima kasih. Bagi temukan. Okey, kita. Bomo. Bomo berkaitan dengan apa? Di. Ji betul lagi. Okey, terima kasih. Awak apa ni? Apa yang awak nampak ni? Ni apa ni? Ni orang nampak apa? Pagi tu sama. Ada nampak apa ni? Sembah. Bagi tahu kawan-kawan. Sembah. Sembahyang sembah bersama. Sembah berhala. Okey, sembah. Okey, terima kasih. Beri tepukan. Okey, sembah berhala. Bomo. Ajaran sesat semua berkaitan dengan apa? Okey, so hari ni kita nak belajar berkenaan dengan berkaitan dengan akidah Islam. Okey, terima kasih. Okey, kita masuk kepada ciri-ciri akidah yang benar dan akidah yang salah. Yang depan Okey. Nampak? Okey, ciri-ciri akidah yang benar dan salah. Ada berapa? Ada 4. Yang pertama? Kepercayaan. Yang kedua? Yang ketiga? Okey, sekali? Okey, kepercayaan. Kalau yang benar, percaya terhadap kalau yang salah? Okey, pertama kepercayaan. Dia percaya keesaan Allah. Yang salah dia tak percaya akan keesaan kekuasaan Allah. Okey. Melalui sumber. Kalau benar apa dia? Okey, kalau akidah yang salah? Okey, kalau berdasarkan sumber kita ada berapa? Aku Aidan? Okey, kalau yang benar dia percaya pasal benda tu. Kalau yang salah dia tak percaya, dia bertentangan. Ajaran-ajaran sesat ni sebab dia bertentangan. Okey, kalau batas? Kalau yang salah? Mensyirikkan Allah. Syirik-syirik macam mana tadi? Jumpa bomo, sembah berhala lagi. Pergi sembah orang-orang yang tak patut kita sembah. Kita kena sembah siapa? Allah. Kita kena
Allah. Okey. Kalau berdasarkan amalan baca Melakukan amalan upacara dan adat istiadat yang sesuai dengan akidah Islam. kalau akidah yang salah Melakukan amalan upacara dan adat istiadat yang bertentangan dengan akidah Islam. okey, yang tadi yang benar ni. Ada istiadat yang selari dengan akidah Islam. Apa dia? Puasa, perkahwinan, lagi solat. Ada istiadat Islam betul orang panggil benda yang Allah suruh. Okey, kalau akidah yang salah, amalan upacara. Apa pernah dengar tak? Kalau dalam video ke apa pernah nampak tak orang tu? Loh, ilah. Benar, tapi dia macam terlampau laju. Kan? Betul? Pernah nampak? Terlampau tak dia macam macam gitu. Tapi tak tahu pun dia cakap apa. La ilaha illallah tu betul dah. Tapi tak tahu pun apa yang cakap. Tapi dia tak asal dekat satu benda. Pernah tengok tak? Tu orang panggil apa? Upacara. Pernah tengok? Tahu pasal Syiah? Berkenaan dengan Syiah. Tahu Syiah? Okay, Syiah ni macam mana? Kalau tak batu masa solat akhir lagi. Kalau cara antara salah satu cara dia nak hapuskan dosa dia buat apa? Pukul diri sendiri. Ni, badan yang bilah pisau kan? Buat macam ni. Habis darah badan dia. Dalam Islam kalau menyakiti diri sendiri, berdosa besar ke tak? Berdosa besar. Boleh ke tak menyakiti diri sendiri? Tubuh ni siapa bagi? Allah bagi. Kita kena sayang dekat tubuh? Tubuh badan kita. Apa yang Allah bagi? Mata ni, semua kita kena sayang. Kalau Syiah tu betul ke tak ajaran dia? Salah lah sebab apa? Sebab dia menyakiti. Pernah tengok kalau awak tengok video kan, contoh kalau nak balik, nak check pun dia tak masalah. Tapi benda tu 18 tahun ke atas lah. Sebab apa? Sebab ada perbuatan yang tak elok kita tengok. Macam dia menyakiti. Bila pisau yang panjang tu, panjang. Ada tak panjang ni? Panjang ni, macam dia buat macam ni. Dia macam tu. Habis. Apa tu? Luka badan dia, darah habis semua badan. Tu antara salah satu upacara yang dia buat untuk menghapuskan dosa dia. Dia kata kalau dia menyakiti diri sendiri, dia hapuskan dosa dia. Boleh ke tak macam tu? Dia tak silap sana di pagi hari berdarah kot. Ada satu masa dia kumpul ramai-ramai. Ada benda-benda tajam, dia buat macam tu. Tapi tak sampai mati lah. Sampai dia merah-merah, sampai habis darah. Ada tak tanya pasal Syiah? Okey. Okay, faham akidah yang salah tu ada upacara dia yang macam tu. Contoh dia tadi. Okey. Seterusnya, kepentingan akidah dalam kehidupan seharian. Okey, membentuk jati diri sebagai Muslim sejati. Yang kedua, syarat amalan diterima Allah. Menjadi sebab dan tujuan manusia diciptakan. Penentu itu sebab pentingnya kita ada akidah dalam kehidupan seharian. Sebab nak bentuk jati diri kita, supaya amalan yang kita buat diterima Allah, menjadi sebab tujuan manusia diciptakan. Tuhan cipta kita sebab untuk apa? Mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah, betul. Mentauhidkan Allah. Terhadap mentauhidkan Allah tu apa dia? Mengesakan Allah. Maksudnya apa-apa semua cari dia. Kita sedih, kita gembira, kita buat apa-apa semua dia. Kita solat. Kalau kerja tu apa? Kan kita ada fardu ain, fardu kifayah. Fardu ain tahu apa dia? Benda yang wajib yang kita tak boleh tinggal. Fardu kifayah wajib juga. Macam bekerja. Kalau tak bekerja, tak boleh makan, tak ada duit. Ada sebab Allah suruh bekerja. Bekerja pula antara salah satu kita mengesakan Allah. Okey. Penentu kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau kita ada akidah dalam diri kita, bahagia ke tak? Kalau kita tak solat, pernah tak solat kan? Masa kecil-kecil dulu. Kalau awak besar nanti awak akan faham benda ni. Kalau sekarang pun awak akan faham juga. Kalau awak tak solat, ada satu masa awak tak solat, semua benda yang awak buat pada hari itu akan semua benda jadi tak kena. Kalau tak solat ke tak zikir ke, apa yang awak buat pada hari tu, satu hari tu apa yang awak buat, semua jadi tak kena. Semua jadi macam kucing kacil. Akan jadi macam tu. Pernah kena tak? Pernah? Sebab kita tak solat. Okey? Okey, berhenti daripada perkara khurafat dan syirik. Kalau kita solat, kita jaga zikir, kita jaga solat, kita solat sunat, kita tak akan jumpa dah bomoh-bomoh ni.
Faham? Okey. Tunjang kekuatan umat dan negara Islam. Kalau negara Islam tu tak berpandu ke Al-Quran dan Sunnah, musnah ke tak? Musnah ke tak? Satu negara tu musnah kan, betul. Jadi kecil kaki. Contoh-contoh negara mana? Kita tak boleh nak kaitan dengan negara lain kan? Ada satu negara di Islam tapi tak masuk Islam. Kita tak boleh nak kaitkan sebab kita tak tahu negara dia macam mana. Sebab mazhab ni ada berapa? Ada 4. Macam-macam orang ikut mazhab. Boleh? Kita ikut mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Tapi ada satu kita tak ikut mazhab Syafi'i. Apa dia? Pada Buddha. Okey. Puja Islam agama yang benar. Okey, hujah Islam agama yang benar. Islam agama fitrah. Kebenaran Islam terbukti menerusi yang Okey, kebenaran Islam terbukti menerusi sifatnya yang dengan fitrah dia apa? Fitrah apa? Naluri. Okey, sumber yang sahih. Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai panduan hidup. Kebenaran Islam terbukti dengan kebenaran yang okey. Martabat Islam yang tinggi, Islam agama yang tinggi. Ketinggian Islam terbukti apabila agama ini mempunyai mampu mengatasi ilmu dan kajian. Contoh kajian di manusia macam mana? Penciptaan bayi. Penciptaan macam mana nak jadi bayi? Dalam Al-Quran ada dah, baru ada sains. Awak tahu tak? Sebelum ada sains, ada Al-Quran. Sains tu diambil dalam Al-Quran. Bermula dengan benih, sperma benih, lepas tu jadi apa orang panggil? Kecil, besar jadi baby. Semua tu ada dalam Al-Quran. Sebelum ada sains, ada ada Al-Quran. Dia ada cerita dah. Satu-satu. Kalau dalam sains dia tak letak dia tak letak beza sains dengan Al-Quran. Dalam Al-Quran masa nak cipta bayi tu dia ada letak roh. Masa bayi tu besar mana dia letak roh. Faham? Masa bayi tu besar mana, biji benih ke, besar ni ke, besar mana baru dia letak roh. Dalam sains tak ada cakap. Sains dia just cakap besar bayi. Itu penciptaan. Martabat Islam ni yang tinggi. Okey. Perkara yang merosakkan akidah ada 3. Perkataan. Nampak ke? Perkataan, perbuatan dan hati. Itu perkara yang merosakkan akidah. Kalau perkataan kita hina apa? Hina Al-Quran. Hina lagi apa? Hina Allah. Lagi? Benda-benda yang kita tak patut hina. Kita hina apa? Hina Nabi. Okay. Itu perkataan. Carut. Kalau perbuatan, pakai lambang agama-agama lain. Contoh, ada? Okay. Lepas tu menyertai upacara agama lain. Contoh apa? Menyertai Christmas ke? Mana kita sambut? Christmas. Lagi apa dia lagi? Halloween ke? Boleh ke kita sambut Halloween? Kita percaya kan benda tu? Itu perbuatan. Okey, seterusnya hati. Hati macam mana yang merosakkan akidah? Meyakini alam ini terjadi dengan sendirinya. Tak ada kita. Sebab alam ni siapa buat? Allah buat. Okey. Berniat keluar daripada Islam. Kalau kita ada niat, kita jatuh pun. Kenalmu? Okey. Perkara yang memantapkan akidah. Membaca dalam, okey, dia ada berapa? Perkataan, perbuatan, hati. Macam tadilah. Kalau benda yang tak elok, dia akan ada benda yang elok. Benda yang untuk memantapkan balik akidah kita. Kalau berdasarkan perkataan, baca Al-Quran, berzikir, bercakap benar, nasihat kau, berdoa. Okey, melalui perbuatan. Baca. Jadi? Jadi? Itu berdasarkan perbuatan.
diri hati. Hati berdasarkan hati macam mana? Sentiasa dari dan bertawakal kepada Allah. Okay, next. Sentiasa ingat Allah. Sangka baik terhadap Allah. Yakin baik terhadap Allah. Ikhlas melakukan amalan yang ibadah. Okey, itu semua berdasarkan untuk memantapkan hati. Tengok boleh berdasarkan perkaitan, perkataan, perbuatan dengan hati. Benda-benda yang memantap akidah ni kena ada dalam diri kita. Sebab apa? Sebab kita tak naklah kita begitu berbomong. Benda tu membawa kepada kita nak berbomong, nak buat perkara tak elok. Okey? Okey? Boleh lagi ke? Ada lagi ke yang Ustazah? Ada lagi ke Kak Ustazah? Slow je. Ada lagi ke Kak Ustazah? Okey, contoh ajaran sesat di Malaysia. Macam tadi Ustazah cakap. Ada tempo. Apa ajaran apa? Okey, Syiah, Wahabi, Tuan Haram, Taslim, Sahara, Ayam Pem, Pluralisme, Liberalisme, Bila Ibrahim. Macam-macam. Ada lagi sister in Islam ada. Macam mana sister in Islam? Orang perempuan dia tak mengaku lelaki sebagai ketua. Jadi dia apa panggil? Dia tubuhkan satu kumpulan di mana perempuan lah ketua solat, perempuan lah tu, perempuan lah ni, boleh ke? Boleh ke? Walaupun kita boleh buat semua benda, tapi kita tak boleh nak membatasi lelaki. Sebab apa? Lelaki ialah ketua keluarga, ketua segala ketua. Itulah ketua keluarga ke pemimpin kan? Ar-rijal qawwamu 'ala, tak tahu. Ar-rijal qawwamu 'ala an-nisa. Ar-rijal qawwamu 'ala an-nisa. Lelaki ialah pemimpin bagi kaum perempuan. Tak pernah dengar? Tak belajar dekat bahasa Arab? Ar-rijal, ar-rijal ni lelaki. Qawwamu 'ala nisa. Pemimpin bagi kaum Anisa apa? Perempuan. Ingat? Itu saya tanya. Ar-rijal qawwamu 'ala nisa. Cari pasangan. Sebab kita nak main think, pair and share. Kena think dulu, lepas tu berpasangan, lepas tu and share. Share antara satu sama lain, and then saya panggil dalam 2, 4, 6 orang ke kat sini. Boleh? Think, pair and share. Itu aktiviti kita ini. Think, dua orang je, berpasangan 2 orang. Boleh? Okey, bangkai cuba cari 2 orang. 2 orang. Lelaki tak cukup. Lelaki boleh buat 3. 3. Perempuan je boleh buat 2. Okey dah 2. Okey dah, jumpa dah. Ambil kerusi duduk. Okey. Soalan pertama. Perkara memantapkan akidah. Okey. Soalan pertama. Okey. Senang je game hari ini. Game hari ini senang. Dia dah jadi akhirat sama semua tu. Okey, sebentar. Bincang jangan depan.
Ya. Ya. Dari segi perkataan, perbuatan dengan pilih antara salah satu. Saya malu masa saya. Apa yang salah? Ingat saya yang saya ambil. Ada masa saya. Tak apa. Tengok rekod. Okey. Tengah saya. Memang saya. Memang saya. Ustaz tajuk dia ke? Saya. Okey. Terima kasih. Okey, sama. Jaga. Belum. Dah. Ya. Apa dia? Pilih antara salah satu. Nak ambil hati ke, nak ambil perbuatan ke, nak ambil perkataan. Nanti salah pilih. Siapa-siapa nak volunteer? Dapat dia. Nak volunteer tak? Kan suara anda. Okey, cakap. Apa dia? Perkara memantapkan akidah. Apa dia? Menunaikan solat fardu. Menunaikan solat fardu. Macam mana menunaikan solat fardu? Jelaskanlah. Kenapa dia memantapkan akidah kita? Kerana ia mendekatkan diri kita kepada Allah. Allah. Solat fardu ada berapa? 5. Antaranya? Zuhur, Ah. maghrib, asar, subuh. Isyak. Okey. Lagi yang lain tu? Baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Huraikan baca Al-Quran. Kenapa dia memantapkan akidah? Sebab dia boleh sebagai sumber Sumber akidah. Sumber akidah kita. Al-Quran dan hadis. Okey, awak? Percaya Pada keesaan dan kekuasaan Allah. percaya kepada keesaan dan kekuasaan Allah. Kalau kita tak percaya kepada keesaan dan kekuasaan Allah, jadi macam mana? Kita akan sesat. Sesat. Okey, terima kasih. Tepuk tangan. Okey dah, Ustazah nak. Siapa nak volunteer? Okey, duduk. Yang lain duduk. Siapa nak volunteer? Kalau volunteer dapat hadiah. Ada nak volunteer? Ada group nak volunteer? Ustazah akan tanya sama je. Ada nak? Tak sama dengan tak nak sama dengan lelaki. Banyak. Ada perbuatan, ada hati, ada perkataan. Tadi dia bagi pun banyak. Dah, okey. Depan tangan. Tangan ni tak boleh buat. Okey. Saya nak yang volunteer lagi. Okey, apa dia? Perkara memantapkan akidah? Memantapkan akidah. Tak ingat. Mentauhidkan Allah. Apa yang terjadi kalau kita mentauhidkan Allah? Tak ingat mentauhidkan Allah. Mentauhidkan tu macam kita letak Allah yang pertama. Dapat apa? Dapat pahala. Okey, awak? Kuat sikit suara. Melakukan amalan baik. Melakukan amalan baik. Antara contohnya? Menderma kepada
anak yatim. Menderma kepada anak yatim. Bagus, tepuk tangan. Dua okey ya. Okey lah. Okey. Okey. Okey, next question. Perkara yang merosakkan akidah. Apa tak bagi masa? Bukan sama, tak apa. Tak apa, tapi bincang je tapi tak dapat apa-apa. Tapi bincang je lah. Okay. Awak tak tahu saya panggil awak tadi? Nak? Okey, apa dia? Perkara yang merosakkan akidah. Menafikan keesaan dan Kekuasaan? kekuasaan Allah. Oh, menafikan keesaan dan kekuasaan Allah. Kalau dia nafi, macam mana perbuatan dia menafikan tu? Menghina. Menghina. Okey, terima kasih. Okey, awak? Mensyirikkan Allah. Mensyirikkan Allah. Apa perbuatan dia yang dia mensyirikkan Allah tu? Contohnya. Jumpa Tok Bomo. Okey, awak? Awak pula? Menyembah bahala. Menyembah bahala. Okey, menyembah bahala berlaku zaman bila? Start dengan zaman siapa? Nabi. Zaman Nabi. Nabi apa? Musa, Ibrahim. Isa. Okey, tak apa. Start dengan zaman Nabi lagi sembah bahala. Sekarang ada tak sembah bahala? Ada lagi kan sembah bahala, betul? Besar kan? Dekat Kelantan ada tak bahala-bahala? Antara bahala yang ada dekat Kelantan apa? Monyet. Bukan. Antara tokoh-tokoh yang macam patung yang ada kat Kelantan. Wukong. Kita panggil apa? Patung tidur tu. Pernah tengok? Patung tidur, patung duduk. Pernah tengok? Ya. Pernah tengok? Pernah? Patung tidur tu. Pernah tengok? Patung tidur, patung duduk. Pernah tengok? Ya. Pernah tengok? Pernah? Okey, kasih tepuk tangan. Ambil sini. Ke sini. Tak boleh. Okey, cakap apa? Okey. Okey, lagi grup lain? 34. Ke depan bagi tahu kawan-kawan. Apa perkara yang merosakkan akidah? Menghina Al-Quran. Menghina Al-Quran. Okey? Menghina Al-Quran, contoh perbuatan yang dia hina Al-Quran tu macam mana? Tidak percaya kepada Contoh perbuatan dia. Perbuatan. Tidak percaya tu sama je macam menghina Al-Quran. Contoh perbuatan. Dia buka Al-Quran, dia baca-baca, dia cakap apa? cakap tidak percaya. Tidak percaya. Dia cakap, tak betul ni. Macam tu, betul? Okey, terima kasih. Awak? Murtad. Perkara yang merosakkan. Murtad, keluar agama Islam. Okey? Awak? Duakan Allah. Menduakan Allah. Contohnya? Syirik. Syirik. Selain jumpa bomoh, apa dia lagi? Selain jumpa bomoh, apa dia lagi? Benda syirik banyak. Menyembah bahala. Okey. Terima kasih. Beri tepukan. Okey, guru dah jawab. Tak ada guru lain dia nak try. Okey, dah lah kan? Dah. Cukup dah. Nak lagi? Nak lagi? Tak kuat sikit kan nak lagi? Nak lagi ke tak nak dah soalan? Nak.
Okey, dah lepas jangan distrek. Berikan 4 ajaran, 4 nama. Dari senang je, tak ada nak buat kumpulan dia. 4 nama ajaran sesat di Malaysia. Tak ada. Ada je, tak ada kat dalam sini. Ya Allah, nak takut apa? 4 nama ajaran sesat je. Kalau awak takut berdosa ke? Tak berdosa, Ustazah marah ke? Ustazah marah ke? Ambil lepas ni. Belajar dari kesi? Betul. Okey, berikan 4 nama ajaran sesat di Malaysia. Mila Ibrahim, Mila Ibrahim, Ayah Bin, Ayah Peng, Kodam, Kodam, Bahai. Bahai. Oh, yang tu dia ingat. Okey. Yang susah dia ingat. Itu ajaran yang jarang didengar sebab itu ajaran susah yang lama. Okey, ada lagi dia jawab. Satu kumpulan lagi. Nah, okey sini. Adia kan? Nama belakang tu. Adia Adriana. Okey, Adia Adriana kan? Kam. Okey, berikan 4 nama ajaran sesat di Malaysia. Apa dia? Ayah Bin, Ayah Peng. Bahai, Tak nak sama dengan grup tadi. Selain tu, Tuhan Harun, Syiah, Bida'ah. Okey, lagi satu? Ah, 4 kan? Ayah Pen, Syiah, Bida'ah, Tuhan Harun. Okey. Makan selepas waktu Ustazah kan? Boleh? Makan selepas waktu Ustazah. Balik rumah ke boleh? Tengok depan. Nampak tak? Nampak? Buka kertas kosong, jawab. Buka kertas kosong, jawab. Tanpa buka akidah. Ustazah nak buka akidah lah. Buka akidah. Buka akidah. Okey, pergi duduk dekat tempat masing-masing. Okey, duduk dekat tempat masing-masing. Kita ada... Oh, jawab dah. Okey. Tak apa. Jawab 1A, 2B gitu je. Buka-buka akidah. Okey, yang ni tak jawab lagi. Tak ingat. Soalan ni. Ada 10 soalan je. Senang je. Tak salin pun. Just buat 1 sampai 10 A, B, C, D, E. Macam tu je. Okey. Bacakan depan. Soalan dia. Baca sendiri-sendiri. Lepas tu jawab 1 apa dia, 2 apa dia. Ha? Tak payah tulis soalan, tulis macam ni je. Alamak, korang ni kan. 1, 2, 3, 4. A ke, B ke, C ke, D ke. Itu je. Boleh?
Alhamdulillah. Tiga. Dah? Satu, dua. Tiga, empat. Teacher. Masih lagi? Dua. Okey dah. Satu pun tak siap lagi. Ya, siap. Siap dah. Jangan nak meniru So ada 1 sampai 10 dia nak meniru juga. Okey. Dah kan? Dah. Dah. Duduk kan? Nombor 3. Okey, semua yang berikut adalah ciri akidah yang salah kecuali jawab senyap-senyap. Ni yang bawa kerusi, ada kerusi kat sini. Bangun. Duduk kat kerusi. Bangun duduk kat kerusi, ada kerusi kan kat depan ni. Ni. Duduk situ. Nampak dah? Senang dari mana? Okey, jawab nombor 3 dah ke? Okey, nombor 4. Jangan meniru Saya tengok macam-macam orang. Saya tengok siapa boleh jawab, siapa tak boleh jawab je ni. Tak ada, bukan makan exam pun. Nombor 3 lah. Okey dah tu. Jangan tiru kawan. Jawab sendiri-sendiri. Ada amanah. Dia ada amanah dalam diri awak. Tanggungjawab. Ada ke? Okey, Nani. Dah ke? Okey. Okey, 6 dengan 7. Pilih je tak apa, salah tak apa, saya tak marah. Baru tak tahu awak buat macam mana. Awak boleh kena ting. Dia online lagi. Dia rekod lagi. Dah? Belum. Okey, jawab. Saya tunggu. Sekejap lagi kita jawab ramai-ramai. Okey, dah ke? Dah. Okey, dapat 9. Dah ke? Okey, 10. Sampai 10. Tengok mana? Okey.
dulu. Ada siapa-siapa yang nak soalan lain? Kita sempat nak jawab. Ada ke? Nombor berapa? Ya. Lain apa tiga tak? Semua dah kan? Okey, jom kita bincang. Okey, nombor 1. Apa merah? Dekat buku tu tulis soalan akidah Islam. Soalan akidah Islam tulis tarikh, hari, lepas tu tajuk. Tajuk dia soalan akidah Islam. Okey? Dekat buku awak tu nanti bawa tahu apa dia awak buat tu. Okey, boleh nampak kat depan ni? Okey. Dah. Antara yang berikut, yang manakah bukan ciri akidah yang benar? A, B, C, D. Awak jawab apa? C. Awak jawab? Mengamalkan kepercayaan bertentangan. Okey, betul. Betul C, tanda C. Okey. Seorang pemuda yang pada awalnya menentang Islam, seorang yang sangat keras dan berani akhirnya memeluk Islam yang digelar sebagai Al-Faruq. Kisah di atas merujuk kepada sahabat yang bernama Okey. Awak tahu tak kisah Umar? Umar ni dia seorang yang pengis, pemarah. Masa Nabi Muhammad meninggal pun cakap, tak, dia tak meninggal. Sedih dia. Dia tak boleh nak terima Nabi Muhammad meninggal. Dia tak boleh nak terima sampai dah betul. Sampai dia boleh percaya Nabi Muhammad dah meninggal, wafat. Nabi Muhammad wafat. Dia ni seorang yang kaya. Memang dia seorang yang menentang habis-habisan Islam. Tapi dia masuk Islam. Dia tolak Nabi Muhammad. Itu kisah dia. Okay? Umar ambil apa? Oh, ya tak gitu ya. Keyakinan dan semua yang berikut adalah ciri akidah yang salah kecuali mengamalkan kepercayaan berlandaskan Al-Quran dan hadis. Ada yang salah ke soalan nombor 3? Okey. Macam elok dia jadi tricky sebab ada kecuali. Okey. Keyakinan dan keimanan yang mantap terhadap rukun iman dan perkara-perkara lain. Pernyataan di atas merujuk kepada pengertian. Okey, akidah. Semua yang berikut merupakan kepentingan akidah dalam kehidupan manusia kecuali okey, penyebab kelemahan umat Islam A. Menafikan keesaan dan kekuasaan Allah merupakan ciri akidah yang salah dari aspek ada kepercayaan. Akidah dari segi bahasa bermaksud inkarnasi. Sumber utama akidah Islam ialah okey, benar. Mentauhidkan Allah merupakan ciri akidah yang benar dari aspek betul ke kepercayaan? Batasan. B. Mentauhidkan Allah merupakan ciri akidah yang benar dari aspek kalau sumber berdasarkan Al-Quran dan kalau percaya berdasarkan percaya keesaan dan kekuasaan Allah. Kalau amalan perbuatan dia. Okey. Ya. Okey, nombor 10 last sekali. Penentu kebahagiaan dunia dan akhirat menjadi sebab tujuan manusia diciptakan tunjang kekuatan umat Islam. Apa dia nombor 10 tu? Kepentingan akidah Islam. Okey. Siapa betul 10/10? Angkat tangan.
10 apa 10 tak ada? 9 apa 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. 8 apa 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. 7 apa 10? 9, 8. 8 apa 10? Seorang. 7? 7. 6? 5? 5. Tak ada. 4? Tak ada. Tak ada. 4? Tak ada. Semua 5 ke atas ke? Betul ke? 5 ke atas. Okey, alhamdulillah. Okey, sekarang last kali, last sesi. Nak ambil dah nak ambil dah. Sekali lagi. Okey, last sesi last sesi. Ya, orang apa tak ke depan tu apa? Yang ni, awak faham sahaja ini. Yang ni, bolehlah. Sedar-sedar. Yang ni, tak pernah langsung. Okey. Jadinya, lukis macam tu. Nampak love ke? Boleh. Tulis nama sekali. Tak apa. Bagi lagi. Okey. Okey, buat cepat. Cepat-cepat. Okey, lepas tu datang terus sampai. Buat tu. Buat pun. Senyap. Faham Ustazah Hajar hari ni. Pasal apa ini kita belajar? Kita belajar pasal apa ini? Akidah Islam. Kalau tengah-tengah tu, bolehlah. Tak faham. Tengah-tengah tu antara tak faham, dah faham. Kalau 3, tak faham. Okey, dah. Cepat bangun ke depan semua. Bangun datang depan. Bangun datang depan cepat. Dah harap dah yang nombor 1 cik. Ustazah tulis emoji je apa yang lama sangat. Okey. Dah ke? Gila. Okey, jadinya untuk nampak kat situ gambar faham. Saya tanya soalan last sekali, boleh? Boleh kan saya tanya soalan last sekali? Kita tahu perkara memantapkan akidah ni. Kita berdoa kepada Allah, sembahyang, solat, percaya akan Dia, buat perkara baik, amalkan perkara baik. Tapi macam mana kalau ada kawan-kawan kita tak buat benda-benda tersebut, apa kita nak buat? Ada seorang je bagi isi huraian orang yang dekat contoh. Pada soalan hebat. Macam mana kalau ada kawan kita tak buat benda yang sepatutnya kita dia buat? Contohnya kan, dia cakap macam ni. Dia cakap, contohnya dia cakap, aku tak percaya lah Quran ni, orang macam ni. Maksud kita terdengar. Apa kita nak buat? Sebagai kawan, apa kita nak buat? Apa yang kita, kalau menasihati, apa yang kita perlu nasihat dekat dia? Fikir sendiri, Ustazah pilih seorang, jawab kat depan. Boleh? Tak boleh tiap, boleh. Tak mana dia hadir nak bantu?
Yang ni Ustazah bagi banyak dekat dia. Seorang. Ada seorang kawan ni dia cakap macam tu, awak dengar memang menasihati. Nak nasihat macam mana? Apa? Bagi tahu dia apa yang dia buat tu betul ke tak. Bagi tahu dia kalau dia cakap macam tu akan jadi apa dekat dia. Okey. Saya nak volunteer saja. Saya. Betul, kerana salam saya tak bagi apa-apa. Nama cuba boleh, tak ada masalah. Boleh? Sekarang nak? Sekarang nak ke? Nak ke? Kita nak ambil meter sampai sampai. Nak ke? Seorang je. Seorang je. Seorang je. Nak sekarang nak? Ada tak? Ada tak? Mana? Dia tak dapat. Kita dengar dia buat macam tu. Apa kita nak buat? Memanglah menasihati. Nak menasihati yang macam mana? Dia cakap, dia percayalah buat ni. Betul ke macam ni, macam ni? Doa kerama ni. Kawan yang baik, Sebagai kawan yang baik. soleh, Soleh. lagi kan sahabat. Cepatlah. Kita kenalah bagi tahu yang perkara yang dia cakap tu salah. Salah. Contohnya macam mana? Contohnya dia tak percaya dekat keesaan dan kekuasaan Allah. Jadi apa yang dia akan dapat kalau dia tak percaya? Jadi dia akan mudah putus asa, disempitkan rezeki, sesat, Sesat. lagi apa dia? Tak bahagia kan? Tak bahagia Dekat dunia? dekat dunia dan akhirat. Kesimpulannya? Kesimpulannya Dia haruslah dia haruslah bertaubat. bertaubat. Okey. Sekejap, sabar. 1, 2. Sebab dia berani lah. Kalau dia suka. 3, 4, 5. Jadi kalau tak cakap siapa nak volunteer boleh. Tak salah pun cuba. Yang dia jawab tu betul. Berapa dah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, silakan. Okey, terima kasih.